Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk first hour tutorial kita, Menda cuma nak bincangkan sikit soalan dalam Keynotes, okay, berkaitan dengan lecture yang kamu dah tonton videonya untuk this week. Okay, so ini hanya kesinambungan sahaja daripada lecture. Sebenarnya takkan go through dia punya content, tapi kita akan bincang dia punya exercise. Okay, so kita go through sikit untuk first chapter, reaction kinetics. Okay, untuk lecture, kamu dah kita dah tengok learning outcomes. Okay, learning outcomes A, B, C and D. Okay, so lari pula dari sini. Okay, so dekat sini kamu ni dah. Okay, so dekat sini kamu perlu tahu dia punya application lah. Untuk application kita akan go through dia punya exercise, and then the rest kita akan tengok untuk next hour. Okay, and then dalam lecture juga dah cover correlation theory, okay, secara keseluruhan. So Beda tak akan ulang dah lah untuk 1.2. Alright, so 1.3 nanti kamu akan belajar dalam kuliah next week. Okay, dia akan cover A until C sahaja. Okay, dan the rest Beda akan sambung dalam tutorial D, E and F. Alright, so kita go through dulu. Okay, ni kamu dah apa tu, dah kuliah, dah go through. So kita go to the next example. Okay, so kita tengok dulu exercise page 4. Look at page 4. So you must complete your keynotes. Okay, so write the differential rate equation. So first sekali kamu belajar pasal differential rate equation. Okay, so make sure kamu tahu first sekali define sajalah, define reaction rate, and then write the differential rate equation. You must know the how to express the differential rate equation bila dia bagi equation. Okay, so first sekali kena tulis rate. Okay, rate ni biasanya pelajar suka tertinggal. Excited sangat nak tulis dia punya equation tapi tertinggal rate. So bila rate tertinggal, semua equation habis, salah. Okay, so rate is equal to, bila kita nampak differential, ingat differential D kan, ada word, ada apa tu, huruf D. So dia mesti boleh kata dengan D juga dia punya expression. So untuk dia punya sign, okay, untuk reactant, so kita kena letak negatif. Okay, sebab apa? Reactant dia akan berkurang over time. Okay, so kita tengok dia punya coefficient tak ada apa-apa, kasi satu saja. So terus kita letak D. D concentration N2. Okay, concentration, ingat dia mesti dia punya bracket tu dia petak. Tak boleh buat bracket biasa tu. Okay, DT equal to, okay, H2 adalah reactant. So kita letak negatif juga. And then dia ada coefficient kat depan ni iaitu 3. So kita letak 1/3. D concentration H2 over dt. Kalau kita punya reactant atau produk dalam bentuk ion, tulis salin je balik ion dia. Okay, and that equal to positif. Okay, sebab apa? Produk. NH3 adalah produk. Okay, letak 1/2 D concentration NH3 over dt. So ini adalah expression untuk differential rate equation. So bila dia bagi soalan berkaitan dengan differential rate equation, dia minta rate apa-apa, reactant ataupun produk, walaupun dia tak minta dia punya differential rate equation expression, so you must write first. Sebab dia ada dia punya pengiraan tu ada kaitan dengan dia punya expression. Okay, so next example. Okay, rate is equal to what? Negative 1/2 D concentration SO2 over dt. Okay, so sambil-sambil tengok ni, tulis terus dalam nota kamu. Okay, and then positif 1/2. Okay, positif ni perlu tulis ke tak perlu? Sebab apa? Kalau kita tak tulis pun biasanya kita tahu dia adalah memang positif. Okay, untuk differential equation ni mesti tulis positif, mesti tulis must. Okay, so kalau tak tulis, salah. Okay, equal to positif D O2 over dt. Okay, so ini adalah kita punya expression dia. Alright, so the next one, okay, next page adalah, okay, kita tengok number 2 ni. Okay, consider the reaction between zinc and AgNO3 to form zinc NO2 NO32 and silver. Okay, so this is the reaction given. Okay, so make sure dia adalah balance. Okay, bila kita dah confirm dia balance, baru kita
pergi kepada soalan seterusnya. Okay, write differential rate equation. Okay, macam bila ajar tadi ni, bila dah siap-siap tulis. Okay, so mesti ada, bila differential, ingat differential D, bisa ada D juga. So differential equation involves all the reactants and product, tak kisah dia ada solid, liquid, aqueous ataupun gas, tak kisah, langgar je semua kena tulis. Okay, itu adalah dia punya expression. Okay, so now diminta when zinc, okay, concentration zinc 2 plus is increased, okay, at 0.25 molar per second. Okay, this is rate. Okay, so molar per time adalah unit for rate, RATE, rate. Itu adalah dia punya unit. So, bila kita nampak macam ni, dia adalah rate. Okay, is increasing at 0.25. So zinc ni kita nampak ada tak dalam kita punya equation. So dia adalah zinc 2 plus. Okay, so kita kaitkan dengan mana? Tak boleh kaitkan dengan zinc. Zinc ni adalah solid. So ion ni adalah datang daripada yang ni. Okay, daripada zinc NO3 2 ni. Sebab apa? Bila dia terurai, dia jadi apa? Dia jadi zinc 2 plus dan juga NO3 minus. So zinc ni adalah yang mana? So maksudnya rate untuk 0.25 ni, okay, adalah yang ni. Adalah yang ni. D zinc to NO3 2 over dt. Yang ni 0.25. Okay. And then what is the rate of decrease of Ag plus? Ag plus datang pada mana? Tak ada pun. Ag plus lain dengan Ag. Ag ni adalah solid. So Ag plus it come from AgNO3. Okay, sebab apa? Bila dia terurai, dia jadi apa? Ag plus dan juga NO3 minus. So that's mean dia minta rate for AgNO3. So we just relate, okay, dengan soalan yang diminta with the information given adalah yang ni, okay, iaitu 0.25. Sebab dia bagi kat sini zinc 2 plus adalah 0.25, so that's mean ini, nilai ini. So we just rewrite, okay, yang berkaitan saja, okay, iaitu yang dibagi, okay, yang ni kita tengok balik, negatif, salin balik 1/2 D Ag NO3. Sebab ini yang dia nak, kita tulis kat depan. Okay, dt, salin balik, salin yang berkaitan saja, and then positif D zinc NO3 2 over dt. Okay, so yang dia nak adalah yang ini sahaja. Ni, okay, rate of decrease of Ag plus. So kita tulis bila dia nak decrease bermakna dia dah berkurang. So kita letak saja negatif kat situ sebab kita bawa yang ini. Okay, D Ag NO3 tutup kurungan dt. Okay, dua ni kita bawa sebelah kanan. So dia akan jadi 2. Okay, darab dengan rate of increasing of zinc NO3 2 ni. Okay, iaitu 0.25. So 2 bawa ke depan, so darab dengan 0.25 rate dia. Sebab apa? Yang ini nilainya yang diberi adalah 0.25. Okay, so darabkan saja, kita akan dapat 0.5. Okay, 0.5 kosong. Sebab kat sini dibagi 2 kan, 0.5 kosong. Rate dia, apa unit dia, kita tengok. Kita akan ikut rate yang dibagi, time yang dibagi. Kat sini dibagi second, so kita tulis dalam second juga, per second. Alright, so ini adalah jawapan akhir dia. Alright, so nombor 3 dah dibincangkan dalam lecture, so Medan akan skip yang tu. And then nombor 4, okay, nombor 4, okay, dia minta, okay, dia bagi ini, dia dah bagi jawapan di set-set kat sini. Okay, you just check. Okay, so kita tengok soalan dia. Nitrogen monoxide react with oxygen gas as follows. Okay, during an experiment at fixed temperature, the concentration of NO is decreasing at rate 1.6 times 10 power negative 4 molar per second. Okay, so that's mean ini adalah, okay, NO. Okay, NO decrease sebanyak 1.6. Okay, so bermakna 1.6 tu adalah nilai yang ini sahaja. Nilai yang ni. Okay, yang ini Medan siasat tulis dah. Sebab apa? Walaupun dia tak minta, okay, tapi kita kena tulis sebab kita nak tahu yang mana kita nak guna, okay, yang mana info yang dia bagi. So 1.6 adalah dNO over dt, tak termasuk 1/4 ni. Okay, ini sahaja nilai dia, iaitu yang ni. Okay, calculate the rate of concentration decrease in O2. So bermakna kat sini decrease in O2 maksudnya dia nak yang ni.
Okay. So, kita tulis balik yang berkaitan sahaja, iaitu, okay, so, apa yang dia nak adalah DO2 kan. So, bila tulis kat sebelah kanan, okay, kat sebelah kiri, sorry. DO2 over DT equal to negative 1 over 4. Dia letak sebelah kanan sebab dia boleh, sebab dia equal kan kat sini. So, dia boleh interchange lah dia punya position. Okay, NO over DT. Alright. So, dia nak rate, the concentration, rate of, okay, decrease in O2 yang ni. Okay. So, kita masukkan saja nilai dekat sini. Okay, dekat sini kalau kita tengok dekat sini 1 over 2 memang dah dia berkurang. Okay, berkurang. So, kita nak negatif DO2 sahaja. Okay, letakkan sign dia di hadapan. Okay, yang ini 1.6 ni memang dia adalah rate of decreasing. So, dia bermakna kita dah faham decreasing maksudnya dia punya sign adalah negatif. So, kita just abaikan yang ni. Okay, so 1 over 4 darab dengan 1.6 times 10 power negative 4. Okay, so kita akan dapat nilai, okay, 4 times 10 power negative 5 molar per second. Okay, ingat, dalam kita punya calculation, tak boleh letak sign negatif. Okay, negatif hanya untuk dia punya D ni. D concentration apa-apalah over DT. Sebab bila diminta rate for depletion ke ataupun decrease ke, so dia menunjukkan sign negatif. So kita just bagi dia punya nilai mesti positif. Okay, nak menunjukkan dia rate of decreasing, rate of depletion dekat sini negatif ni. Alright. And then B adalah N2O3 formation. Maksudnya dekat sini N2O3. Okay, ni N2O3 formation. Formation maksudnya dia punya D tu adalah mesti positif lah. So kita rewrite, okay, yang dia nak adalah positif 1 over 2. Ambil balik daripada expression ni. Okay, D N2O3 over DT, kita kaitkan dengan apa info yang dibagi, iaitu NO ni. So NO ni dibagi yang ni kan. Okay, yang ni. Ini yang dibagi. So salin balik negatif tu. 1 for D. Ini kita salin daripada expression. Okay. Alright. So yang dia nak adalah DN2 formation kan, positif O3 over DT. Okay, itu yang dia nak. So kita letak yang 2 ni, kita akan bawa sebelah kanan. So dia akan jadi 2 darab dengan, okay, darab dengan 1/4, okay, 1 darab 1.6 kali 10 kuasa negatif 4. Okay. Sebab apa? Yang ini nilainya adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 4. 1/4 ni didarab dengan nilai, that nilai lah. Okay. So kita akan dapat, okay, kita akan dapat dekat sini seperti jawapan yang diberi. Okay, mana perginya negatif hilang ni? Negatif ni, ingat tadi Benda cakap dah, negatif jangan masuk dalam kalkulator. Okay, so biarkan, abaikan saja. Yang penting tengok balik soalan diminta apa. Okay, rate of formation. Okay, mesti dia kat sini positif. Formation ni menunjukkan deformation. Okay, so yang ini jangan masukkan negatif sign, just ignore. So akan jadi 8 kali 10 kuasa negatif 5 molar per second. Okay. Alright. Then kita tengok question number 5. Consider the reaction between magnesium and HCl2 for MgCl2. Okay, write differential rate equation. Ini kamu boleh buat. And then dekat sini diminta apa? Okay, diminta H2 increasing at 0.232 and write the rate differential equation. So this is your homework. Okay, nanti ini hantar dekat GC. Alright. And then ingat page 6, question number 5 is your homework. And then kita tengok rate law. Okay, rate law ni go through dalam kuliah. So kita takkan tengok ni balik content dia. Okay, so kita go through. Kalau kita tengok dekat sini, okay, so tengok page 10.
untuk order of reaction ni, okay, so kamu kena tahu dia punya rate law mengikut dia punya order of order, okay. So rate law dia hanya berkaitan dengan reactant sahaja, dia punya apa equation dia, okay. This is rate law ataupun rate equation. So kalau dia adalah zero order, dia mesti reactant tu adalah power of zero lah. So kita tahu dia adalah zero order. So untuk equation ni dia nak apa yang dia nak sampaikan adalah dia nak kaitkan antara concentration. Apa kaitan concentration? Apa kaitan concentration kalau katakan kita buat apa-apa pada concentration tu, apa efek dia pada rate? Okay. So untuk zero order dia adalah independent. Okay, rate adalah independent. Sebab apa? Rate untuk zero order adalah bersamaan dengan K sahaja. Sebab apa-apa yang kuasa kosong dia bersamaan dengan 1. So kita buat apa-apa pada that reactant double atau triple apa-apa pun, kita haraplah 1000 ke sejuta ke, dia tak ada kaitan dengan rate. Rate is still sama saja. Okay. So dia hanya depends pada K. And then untuk first order dia power of 1 kan. So apa-apa kalau kita buat pada concentration A kita double, dia akan menyebabkan rate pun double. Triple dia akan rate pun triple. So itu menunjukkan dia adalah first order. Kalau second order dia akan rate akan, kalau kita double the concentration A, rate akan jadi fourfold, okay, ataupun quadruples, okay, ataupun increase by factor of 4. Okay, so itu adalah second order. So itu kamu kena tahu, okay. And then untuk unit of K, it depends on the rate. Okay, ini dah cover dalam lecture. And then the graph kita akan pergi lagi detail pada kemudian. Alright. So ini dia punya conclusion. Okay, kalau zero first and second order, what happened to the rate? Alright, so untuk nombor 1 dengan nombor 2 dah bincang dalam lecture. So kita skip yang tu. And then kita tengok number 3. Okay, look at number 3. Okay, tengok notes kamu yang kita buat sama-sama. Okay, untuk number 3 dia bagi equation A plus B produce C. So bila kita nak kaitkan dengan rate law, dia tak ada kaitan dengan C. Okay, dia lain. Kalau yang mula-mula kita belajar differential rate equation, reactant and product involves. Okay, tapi rate law hanya A dan B sahaja, reactant saja. Alright, so dia suruh buat apa? Okay, untuk question number 3, write the rate law. Okay, dia minta rate law. Okay, so bila kita tahu rate law ni, dia mesti macam ni. Rate sama dengan ada K, ada concentration kita punya reactant, dia mesti power of X. Power ni adalah dia punya order. Itu yang kita kena cari sekarang berdasarkan case yang dibagi. Okay, and then B pula adalah mesti power of order dia juga. Order untuk siapa? Order untuk B lah. Okay, so yang kita tak ada sekarang adalah order. Okay, kita boleh buat ini dalam bentuk general sahaja, tapi kita kena pastikan what is the value of X and Y. Alright, so kita tengok case A. When A is double, rate is also double. Okay, concentration A double, rate pun double. Macam dia cakap tadi, kalau apa-apa concentration yang dia buat double, rate pun ikut double sama, bermakna A, okay, order untuk A adalah first order. Sebab apa? Dia double, rate pun double. So dia adalah first order. Okay, and then B pula macam mana? B order dia apa? But doubling the B has no effect on the rate. So kalau apa-apa yang kita buat pada concentration tersebut ataupun concentration reactant tersebut, kalau tak ada efek pada dia punya rate, bermakna dia adalah zero order. Okay, so bila kita dah kenal pasti A first order, B zero order, then we can write the rate law. So K, A adalah power of 1 sebab apa dia first order, and then B adalah power of 0 sebab dia zero order. So kita tulis balik, simplify balik. Okay, so concentration A tak payah tulis 1 sebab dia power of 1, tak payah tulis. And then B bila dia power of 0, dia bersamaan dengan 1. So this is our answer. Okay, B pula. B case lain. Okay, when A is increased 3 times, okay, rate increase 3 times. Okay, A kita buat triple, rate pun triple. Order apa yang bila kita buat sesuatu pada that reactant, dia punya rate ikut sama. Okay, so bermakna A adalah first order. Okay, 3 kali, rate pun 3 kali. Okay, tu first order. First order ni dia ikut pada apa yang kita buat pada that concentration, dia akan follow. Okay, 4 kali ganda, rate pun 4 kali ganda juga. Okay, and
increasing of B, okay, and then what about B? Okay, B bila kita increase 3 times, okay, the rate, okay, increase 9 times. Okay, bermakna dekat sini kalau katakan kita punya, okay, kita boleh balik, okay, rate K concentration B. Okay, so let's say kat sini adalah X. Okay, mana tulis Y lah. Okay, Y. So, bila dia kata B, okay, B ni dia kata dia 3 kali ganda. Okay, 3 kali ganda. So, 3B lah. Dia jadi 3B lah. Okay. So, rate dia akan jadi 9 kali ganda. Okay. So, kita compare dengan yang asal. Kita boleh potong yang ni. Okay. So, bermakna kat sini, ini potong sini. So, dia akan jadi 3 kuasa Y sama dengan 9. So ini kalian boleh carilah. Okey. Bermakna dekat sini apa nilai Y, okay, boleh tekan kalkulator ataupun kita boleh congak saja. So bermakna Y sama dengan 2. Sebab apa? 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. So Y sama dengan 2 bermakna order. Okey, inilah order kan. Y kuasa Y ni adalah order. So bermakna dia adalah second order. So B adalah second order. So kita tulis balik dia punya jawapan. Okay, rate sama dengan K, jangan lupa K. A first order kan, tak payah tulis 1, power of 1, and then B adalah power of 2. Alright, and then we go to the next one. C, reduce A by half has no effect on the rate. Apa yang kita buat kat sini pada A, kita reduce by half, tapi tak ada effect pun pada rate. Okay, bermakna dia adalah A adalah zero order. Kita buat apa-apa pun, kurang banyak mana pun, so dia tak ada efek pada rate. Itu zero. But reducing B by half cause the rate to be half the value of the initial rate. Kita kurangkan B sebanyak half, rate dia pun dia jadi half juga. Okay. So bermakna bila dia ikut, okay, tadi benda cakap bila dia ikut dengan apa yang kita buat pada that concentration reactant, so rate pun akan ikut. So bermakna dia adalah first order. First order ni follow saja. First order. So kita buat balik conclusion. Rate sama dengan, rate law dia adalah rate sama dengan K concentration A. Perlu tulis tak? Sebab dia power of 0, tak payah. Okay, sebab power of 0 sama dengan 1. So kita tulis B sahaja, power of 1. So rate sama dengan K concentration B. Okay. Okay, number 4. The rate of reaction increase 8-fold when the concentration of one of the reactant is double. Okay. Determine the order of the reaction with respect to that reactant. Okay. With respect to that reactant. Kita fokus pada satu reactant sajalah kat sini. Okay. So reaction dia akan asal dia macam ni lah. Asal ni kita buat rate sama dengan K concentration A, power of A. Power of A kita tak tahu dia punya order. Okay, ni yang kita kena cari. Okay, sekarang dia kata bila kita increase the concentration 8-fold, okay, the rate of reaction increase 8-fold. Maksudnya rate yang 8 kali ganda when the concentration of one of the reactant is double. Bila dia punya reactant tu kita double kan, itu dia punya hasilnya adalah 8 kali ganda dia punya rate. So you have to find the order. So dekat sini kita cari ini yang kita buat yang asal, rate dia tak buat apa-apa. So this is the rate dia asal dia. So rate yang baru bila kita 2 kali ganda dia punya A, so dia akan menyebabkan rate akan naik 8 kali ganda. Okay, so kita tulis balik. Ini yang dia masukkan. Okay, this is 2. So we compare antara 2 and 1. Okay, compare saja kita akan dapat kat sini. Let's say kalau nak compare, Media boleh tulis macam ni lah. Okay, rate sama dengan K. Kalau nak cungak dalam kepala pun boleh. Okay, so compare dengan 1, rate sama dengan K concentration A power of A. Okay, so kita boleh potong dekat sini. Okay, so A kat sini kita potong, kita keluarkan. Yang ini dia akan jadi kuasa, dia akan jadi 2A lah. So 8 sama dengan 2 kuasa A. Okay, so kita boleh cari the value of A. Okay, A sama dengan, okay, A sama dengan of course 3. Okay, kalau tak boleh congak, tekan calculator. So bermakna what is the order of the reaction with respect to that reactant, iaitu A. Ordernya adalah third order.
Okay, the last one adalah half-life. Half-life dah diterangkan dalam lecture, so kita terus go through. Okay, so half-life ni senang je. Okay, kamu ikut dia punya order dan hafal dia punya formula. Okay, tak hafal tak dapat, tu je. Alright, tengok dia punya apa tu soalan. Okay, the decomposition of ethane to methyl radicals, ini rasanya dah ada dalam lecture. Okay, so kamu boleh tengok lah. Okay. Okay, so yang ini dah cover dalam lecture. Okay, tengok jawapan dia 21.55 minutes. Okay, so kita tukar dalam minit. Jawapan akan dapat dalam second sebab dia bagi K dia adalah per second. Okay, and then yang number 2 pun dah go through dalam lecture. Okay, just complete your notes. Okay, and then kita look at number 3. Okay, number 3, media rasa kamu tak boleh buat lagi sebab dia ada kaitan dengan formula yang kita kena guna, iaitu integrated rate law pada page 16. Okay, so we hold number 3 first. Tapi kalau nak cuba buat, boleh lah sebab dia just guna formula sahaja. Okay. Alright, so yang ini kita hold dulu. Okay, Mina akan bagi jawapan. Tapi siapa-siapa yang nak cuba, boleh cuba dan guna formula first order pada page 16. Okay, so jawapan untuk T half dia adalah 30 minutes. Okay, ingat ya, nanti kita go through balik yang ni, page 14, question number 3. Okay, number 4. Okay, dekat number 4. Number 4 berkaitan dengan radioaktif. Okay, so kalau radioaktif ni kita kena tahu dia punya fact dia. Okay, dalam nota Medan dah siap tulis dia punya hint, tapi dalam exam tak tulis ya. So kalau dia menyebabkan radioaktif, dia adalah first order. Itu yang kamu kena tahu. So plutonium 240, which is produced in nuclear reactors, has a half-life of 6.58 times over 3 years. Calculate the rate constant for the decay of plutonium 240. So dia dah bagi tahu, dia tak bagi tahu. Okay, dia tak bagi tahu, tapi kita kena tahu it is a first order reaction. Okay, so we use the half life for first order, itu T half is equal to ln 2 over K. Okay, kalau tak tahu dia adalah first order macam mana? Tak boleh buat lah, habislah, burn lah. Okay, so ln 2, just tekan calculator, kita masukkan dia punya, dia minta rate constant, yang ni dia minta. Okay, so half life dibagi 6.58 times 10 power 3 years. Okay, and then ln 2 over K. Okay, so dapat nilai K, okay, iaitu 1.053 times 10 power negative 4. Okay, for the first order, dia punya unit K adalah per time. Okay, ini dia dah mention dalam lecture dan ada dalam nota kamu. So, per time. Okay, K untuk first order adalah per time. Time kita 1. Okay, so yang ini time kita apa? Time kita tengok pada dia punya half-life yang dia bagi. Dia bagi years. So, jawapan kita adalah per years. Okay. Alright, and then untuk number 5A kita belum masuk lagi, kita akan masuk nanti next hour. Okay, iaitu nanti kita akan go through dulu. Nanti kita akan patah balik tengok soalan yang 5A ni. Okay, ingatkan madam. Alright, untuk 5B, okay, 5B ni adalah your homework. Okay, yang kamu kena upload dalam GC. Okay, so kita ada 2 homework. Satu page, tadi page berapa yang Mida cakap tadi, tengoklah balik tadi page berapa tadi, nombor 5. Okay, and then yang this is your second homework. Okay, you kena buat, and then nanti snap dan nanti hand in bagi kat madam, dia akan check. Okay, ni. Okay, alright, so this is your homework. Okay, so you just use the formula. Okay, kalau tahu dia punya order, and then you can get the answer. Alright, so that's all for this hour. Okay, kita akan jumpa lagi pada next class. Alright, thank you.